وعلى أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا وعن والدينا وعن جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم walhamdulillahi rabbil alamin. Syariat, tarikat, hakikat, makrifat. Suatu analisa kritis. Sebut kritis ni makna dia bukan telah bulat-bulat, bukan tolak bulat-bulat. Itu kritis maksudnya. Sesuatu yang menepati wahyu diterima, sesuatu yang mungkin berlaku penyalahan wahyu ditolak. Tu analis, tu dipanggil analisa kritis. Kritis ni bukan makna telah bulat-bulat, bukan makna luah bulat-bulat. Selagi sesuatu yang menepati dalil, menepati wahyu, kita terima. Sesuatu yang tidak menepati wahyu, kita tak terima. Itu maksud kritis. Kritis bukannya jenis emosi tolak belaka, bukan. Bukan terima belaka. Yang tidak boleh kritis ni satu kitab Quran. Al-Quran. Sebab tu kalau orang faham lagu tu, sebab tu kalau kita bukan jenis orang ilmiah, kita tak faham. Kadang-kadang kita mana-mana pun orang-orang yang sama taraf dengan penulis tu, makna dia bila dia buat analisa, dia akan kritis lah. Dia takkan tengok bulat-bulat. Maka sesuatu yang dia rasa lebih tepat, dah akan bagi pandangan. Ya salah. Kalau tidak, dia akan jadi taksub dia bagi. Kan? Mana wujud dua kitab suci gitu. Kan? Ataupun wujud dua orang suci atau dua kitab suci. Bila seorang yang bukan Rasulullah kita terima bulat-bulat, kan? Makna kita menyucikan dia lah. Kalau selain pada kitab kita telah bulat-bulat selain Quran, kita telah menyucikan dia. Jadi seolah kita akan agak dua kitab suci. Masa itu dah akan berlaku bahaya. Kan? Tak apalah kalau kitab tu menepati wahyu. Kalau kena tak menepati wahyu, sudah kita akan jadi macam nak terima juga. Bahaya. Hanya Quran yang boleh diterima kan? Setiap kitab mesti ada terima teguran daripada orang lain yang biasanya setara dengan dia. Perkembangan ilmu tasawuf. Kita baca dulu Secara umum, perkembangan ilmu tasawuf terbagi kepada 3 aliran. Aliran 1, aliran zuhud. Jadi kita faham dah daripada pengajian wahyu, daripada Quran, Minaz Zahidin ni, maksud zuhud yang menepati makna sebenar ialah bukan tolak dunia, kurang minat dengan dunia. Secara zahir serupa macam orang dunia, tapi dalaman akhirat. Secara zahir seperti orang dunia juga, tapi dalaman akhirat. Itu zuhud. Jadi zuhud bukan mesti tak ada apa, kosong gitu. Kan? Di dalaman saja. Luaran tak nampak. Dalaman saja. Dan penekanan kepada banyak beribadat. Mereka dikenali dengan panggilan nusak, zuhad, ubad, bakain. Banyak beribadah, meninggalkan keduniaan, menghambakan diri kepada Allah, banyak menangis. Secara asal tak ada masalah.
Secara asal tak ada masalah. Semuanya ini menunjukkan erti yang sama, iaitu amat mengeberat dalam menghayati agama berpandukan Al-Quran, Sunnah, Fiqh dan Usul. Mana sufi generasi awal ni tak banyak masalah. Mana masih berpegang kepada asas, masih pegang pada asas. Jadi bila sebut berpandukan Al-Quran, berpandukan Sunnah, Fiqh dan Usul, makna dia sesemangat mana mereka kepada ibadah masih berpegang kepada tulisan, tidak pandang-pandang. Tak macam generasi yang kemudian. Kalau sini betul-betul telus dengan tulisan. Nak kata nak semangat-semangat pun mesti ada sandaran. Mulai kata-kata mereka ni memang gitu. Mana generasi awal ni tak masalah sufi ni. Tiada mementingkan keduniaan, zikir yang berterusan, bertawakal dan kembali kepada Allah di dalam segala apa sahaja yang berlaku. Jadi zikir berterusan, tidak mementingkan dunia, kan, meletakkan akhirat nombor satu, akhirat sebagai maksud, dunia sebagai keperluan. Mana tak pentingkan, tapi keperluannya kena ada, tapi tak mementingkan. Tetap menjadikan akhirat sebagai maksud, dunia sebagai keperluan. Jadi dasar awal sufi ni masih dalam zon menepati wahyu. Zikir yang berterusan, tak masalah pun. Nak zikir banyak mana tak apa. Cuma jangan orang tetap kita. Jadi bila kita jahil, mulai zikir berterusan ni, syaitan mencelah. Orang dia buat zikir, orang duduk tahu zikir dia, tak masalah. Bukan orang tetap duduk dia tak sendiri. Jadi bila tempat-tempat yang kita tak jelas, kadang-kadang kat sini syaitan ambil kesempatan. Jadi atas makna zikir yang berterusan ni, tak masalah dia. Tak ada keliru di situ. Tapi bila kita jahil, berterusan tu ada bersih wahyu, ada bersih syaitan. Bersih wahyu ni, mana ada orang aja tetap ke dia buat sendiri. Dia sendiri berminat. Dan zikir-zikir tu, zikir dia berwarik daripada wahyu. Kan? Mana tak ada bilangan lah tak. Ha? Berterusan tak. Bilangan yang dia tetap sendiri, bukan orang tetap untuk dia. Sedih masa nak buat. Ha. Tengok Lama dah buat 1,000, dah buat 2,000 pula. Lama dah 2,000, 3,000 pula. Lama dah 3,000, 4,000 pula. Mana ada dia nak kerja-kerja. Dia start daripada 10 kali zikir, lepas tu 20 kali, 30, 40, 50, 60. Dia sendiri belakang. Kehendak sendiri dia, tak ada orang tetap. Yang dia yang Nabi tetapkan, dia tetapkan. Hak Nabi tak tetapkan, dia tak tetapkan. Jadi generasi awal ni, dia tak angkat orang, dia angkat Allah ke Nabi. Dia angkat Allah dari sudut dalaman, dia angkat Nabi sudut luaran. Dia tak angkat orang lain. Dia berlaku penyelewengan ni lepas tu, bila orang-orang yang ingin rapat dengan Allah tapi tidak boleh wahyu Allah. Jadi syaitan main peranan. Syaitan ni dia pergi bunuh kan. Mana ada orang yang maksiat, cara maksiat. Orang yang minat beribadat, cara ibadat. Jadi secara asas dia, sebab tasawuf ni perasaan. Sebab perasaan itu menepati Allah, menepati Nabi, itulah salurannya betul. Jadi dari sudut asas dia, kita tidak memusuhi tasawuf. Islam tidak memusuhi, malah menyuruh. Atas nama tazkiyatun nufus, penyucian jiwa. Tapi kena faham di sini, bila sebut tasawuf, dia ada zaman, dia ada sejarah dia berliku-liku tasawuf ni. Dia ada zaman kegemilangan, zaman betul, zaman menepati wahyu. Dia ada zaman gelap, zaman bercanggah dengan wahyu. Nampak tak? Ilmu ni, dia ada zaman gelap dia, dia ada zaman cerah dia. Bila zaman cerah dia? Bila segala cara tu semua menyokong wahyu. Bila zaman gelap dia? Bila
Bentuk dia seolah nak lari, nak terpisah dengan wahyu. Tak rasa terikat dengan wahyu. Kan? Tapi dia kata Allah juga. Dia kata rapat dengan Allah juga. Tapi bentuk cara semua tidak mau terikat dengan cara wahyu. Tu dia punya sejarah dia ni. Jadi heret gi sampai kita pula jahil pula. Tak boleh nak beza antara emas, antara kaca dan permata. Jadi tasawuf ni dia ada permata, dia ada kaca. Dia ada permata. Bila permata? Bila menepati wahyu. Bila di kaca? Bila menyalahi wahyu. Kita ni kacau kita kata permata, mata kita kata kacau. Sebab kita tak sering ngaji wahyu, jahil. Bila ngaji wahyu kita kata saya tak bisa. Oh ni aliran slow rendah. Kita mendengar. Oh gitu. Jadi bila kita lagu tu tak kenal lah mana kacau mana permata. Hak kacau kita kata permata, hak permata kita kata kacau. Hak kacau kita kata permata, hak permata kita kata kacau. Kadang-kadang bila orang kritik cara tasawuf kita kata anti tasawuf. Tu tak kenal. Mana dia sebenarnya orang yang jahil akan hakikat wahyu, dia sendiri musuhi tasawuf. Tapi dia kata kita musuhi tasawuf. Dia yang musuhi tasawuf ni. Tapi dia kata apa? Dia kata pokok sunnah ni tu benci kepada tasawuf, toksik kepada tasawuf, zahir saja. Maknanya dia sendiri benci kepada permata tasawuf. Hak dia cari kacau. Jadi yang di apa tu? Yang di untuk generasi awal ni nak ikut jejak salafus soleh, betul? Generasi awal, nak ikut generasi awal. Makna dari agama ni kalau menyalahi generasi awal tak betul. Menepati betul. Hati baru betul tasawuf. Ni makna dia memusuhi pula generasi awal. Metod penghayatan generasi awal ni nak dihidupkan, nak dipengkal semula, dimusuhi. Mahabbah, cinta. Dalam tu ada cinta. Nak menghidupkan cinta dengan Allah, cinta Rasul. Jadi bila tidak cara wahyu, sebut cinta Allah, cinta Rasul, tapi menyalahi Allah, menyalahi Rasul. Sebut nama Nabi, tapi ajaran bukan Nabi. Ada penyeleweng jadi. Ada ikhlas, atau ada mujahadah dan beramal dengan hukum syariat Allah. Tokoh Sufi generasi awal, kita tak menafikan boleh jadi, mungkin boleh jadi ya, boleh jadi tidak. Tapi nama yang dinaikkan ialah siapa dia? Hasan Al-Basri, Rabi'atul Adawiyah. Barangkali pada generasi awal bukan kerana dia Sufi, kerana dia generasi awal yang ingin menepati wahyu. Tapi ingat molek, setiap tokoh-tokoh ni kadang-kadang jadi mangsa kepada orang tak tanggungjawab. Kadang-kadang bukan dia pun orang sandar dia. Jadi kita bukan nak tolak Hasan Basri, bukan tolak Rabi'atul Adawiyah. Kerana dah ada je orang tanggungjawab ni nak naik nama dia, ajar dia. Kalau naik hak dia, orang tak laku mana dia ni? Ni ajaran Tok Rali contoh. Padahal bukan ajaran Tok Rali, ajaran dia. Tapi dia tak sebut Tok Rali apa? Dia nak pengaruh Tok Rali tu. Tapi dia tak ajar Tok Rali, dia ajar dia. Sama dengan Rasulullah. Dia sebut Rasulullah, tapi dia tak ajar Rasulullah, dia ajar dia. Dia dakwa dia angkat Rasulullah, tapi dia angkat dia sebenarnya. Kalau kita angkat Rasulullah, angkatlah ajaran dia. Baru angkat Rasulullah. Ni angkat Rasulullah, cara beruntung ajaran Nabi. Sebut nama Nabi, tapi ajar barang dia. Sama dengan Samiri. Samiri gitu juga. Ni ilah Musa juga dia lupa. Kenapa sebut nama Musa? Kalau sebut ini ajaran saya, orang tak pakai. Tolak selalu. Ni passion orang-orang cari pengaruh begitulah. Kalau betul dia nak menghidupkan ajaran seseorang, mesti nak menghidupkan seseorang yang dia ni macam dia nak angkat seseorang, mesti nak angkat ajaran dia. Tapi bukan ajaran hak yang Nabi ajar, hak dia sendiri.
Hifzian Quran. Kalau tak kaji Quran, memang tak nampak ni. Ya, ya, ya. Aliran zuhud ini menimbulkan tanda tanya kepada penulis. Adakah mereka mengamalkan firman Allah yang berbunyi wala tansa nasibaka minad dunya? Ada ngaji apa? Ngaji mengaji daurah. Ayat ni dia kena faham. Wala tansa nasibaka minad dunya lil akhirah, dalam ayat. Untuk akhirat. Mana boleh pisah dunia dengan akhirat? Cari dunia sikit, akhirat sikit. Boleh tak kita cari dunia, lepas tu tak ada akhirat? Boleh tak? Mana boleh. Setiap dunia kita mesti ada akhirat. Itu jaga hukum. Makan pun ada akhirat, walaupun dunia. Setiap barang dunia mesti ada akhirat kat situ. Sekurang-kurangnya apa dia? Masuk tanda. Ada dah akhirat? Ada. Masuk dengan apa tu zikir, keluar dengan zikir. Tu akhirat dia. Walaupun dunia tu tak ada akhirat, ada akhirat kat situ. Mana ada dunia saja. Tidur, walaupun tidur tu dunia. Tapi sebelum tidur baca sebelum tidur. Bangun tidur baca doa waktu zikir lepas bangun. Mana walaupun ada dunia mesti ada akhirat. Mana ada dunia saja. Tak pisah ni. Jadi jangan lupa bahagiankan daripada dunia untuk akhirat. Untuk akhirat kamu. Dunia lil akhirah. Yang ni dibawa tak terlalu guna. Tak ada dunia yang tidak terikat dengan akhirat. Jadi cari dunia pun akhirat juga sebenarnya. Satu akhirat saja. Macam sembahyang ni mana ada dunia. Tak takbir atau ihram sampai salam dah akhirat. Tapi walaupun kita kata akhirat saja, solat ni, tapi baju ada baju. Ada dunia juga. Pakai baju. Tahu ni. Untuk aurat kan? Aurat dah. Untuk aurat. Ha. Dunia. Tak ada juga. Mana boleh sembahyang. Tak sembahyang. Tempat tu bukan dunia ke? Nak tolak dunia 100%, mana boleh angkat kaki, pijak kaki ni bukan dunia. Nanti mati Ustaz. Jadi makna dia tolak Bagi dunia. dalaman saja, perasaan saja, bukan tolak lain, tolak perasaan. Mikir ke dunia. Tawajuh ke akhirat. Duduk dunia tapi tawajuh akhirat. Itu sebenarnya tawajuh Allah. Firman Allah lagi wa atus zakat, tunaikanlah zakat. Kita saja penghayat. Kita dah sikit ni, tak habis-habis dia 30 surat. Hajak je nak bagi Ya, ya. nampak je tinggi tapi kita cuba slow-slow. Ya. Perintah golongan zakat ini ada tersebut sebanyak 32 kali dalam Al-Quran. Pasalnya adakah aliran zakat ini tidak merupakan habuan di dunia? Dan adakah mereka menghulurkan zakat atau menadah tangan menerimanya? Jika dua-duanya ayat tersebut tidak menjadi amalan, mereka bukanlah insan ideal yang boleh dibuat teladan. Makna dia, bila kita kata tinggal dunia, macam mana nak mengamalkan ayat tu dan zakat? Zakat ni kena ada dunia ke? Dunia. Kalau dia duduk zikir saja, dia tak boleh tunai zakat sebab zakat ni dia pula ada duit. Mana dari sudut agama, amrullah dia tidak boleh kita berterusan makan wang zakat tak boleh. Kita kena usaha. Tak boleh kita duduk gantung zakat tak boleh. Mana kita orang dunia lagi tu, bukan akhirat. Orang akhirat ni dia tak boleh gantung orang. Mana kalau kita digantung orang nak jadi orang yang berhak zakat selama-lamanya. Jadi orang lain zakat selama-lamanya, mana kita ni orang dunia, bukan orang akhirat. Orang akhirat ni tangan di atas lebih daripada tangan di bawah. Tangan di atas orang akhirat, tangan di bawah orang dunia. Jadi macam mana kita jadi orang akhirat tangan di atas kalau kita tak cari duit? Mana tak boleh. Dalam konteks agama ni tak boleh kita nak tinggal dunia, tak boleh. Tak boleh nak pisah. Mana dalam konteks tinggal dunia secara mutlak tak boleh. Sebab kita kena cari dunia untuk menghidupkan akhirat. Sebab orang akhirat ialah tangan di atas, kalau tangan di bawah orang dunia. Jadi kalau kita ada zikir-zikir di bawah, kita bukan orang akhirat, orang dunia juga. Dia kata jika kedua-duanya ayat tersebut tidak menjadi amalan, mereka bukanlah insan ideal yang boleh dibuat teladan. Jadi kalau ada orang ni kata tinggal dunia, cari akhirat.
Duduk saja gitu kan. Zikir gitu. Jadi kita kena faham maksud ni. Itu lapar juga. Tak ada kata saja. Faham tak? Dia Lapar Ustaz. dia kan dalam konteks agama ni sangat susah dunia kita untuk akhirat orang lain, untuk akhirat kita dan untuk akhirat orang lain. Tu mana agama. Makna kalau kita tak faham masuk tu, dalam satu dunia tak lewat. Sangat susah dunia kita untuk akhirat orang lain. Kan? Sebab kalau kita mengaji kalam Allah, kalam Nabi, mana kita akan faham agama ni separuh hak kita faham. Tidak agama ni zikir, tasbih. Padahal agama kena sanggup susah dunia dia untuk akhirat dia. Sanggup susah dunia dia untuk akhirat orang lain. Makna kalau zikir mana tu? Ada mana tu tak? Mana ada tak makna kalau terzikir, tak buat apa-apa, tak tahu hubungan manusia, sanggup susah dunia dia untuk akhirat orang lain. Ada tak? Mana ada? Padahal agama tu. Agama tu terkandung dua. Satu, sanggup susah untuk akhirat dia. Sanggup susah untuk akhirat orang lain. Dua tu. Bila dua tu ada kat kita, baru makna agama. Dan untuk kita. Untuk kita tu satu, mukadimah, kemudian untuk akhirat orang lain. Dua, aliran makrifat dan kasyaf. Timbulnya asas pembincangan mengenai hakikat, tarikat, hakikat, makrifat. Syariat, tarikat, hakikat, makrifat adalah pada zaman ini. Ini dia jadi muncul zaman kedua pula. Amal syariat ialah Islam, amal tarikat ialah iman, amal hakikat ialah ihsan. Iman, Islam, ihsan ialah berasal daripada hadis Sahih Jibril yang terkenal itu. Hadis kedua kan. Aliran Al-Ghazali, Imam Ghazali boleh dianggap tokoh utama aliran kedua ini. Ahli tasawuf digelar ahli hakikat. Maksud hakikat di sini ialah mengenal nama-nama Allah dan sifat-sifatnya dan af'alnya. Tiada jalan bagi kita mengenal hakikat zat Allah, usahakan zat Allah, roh dan diri kita sendiri pun dia dapat mengenal hakikat yang sebenar bagaimana. Demikian pada fahaman Ahlussunnah. Kita Ihya Ulumuddin merupakan kreativiti Al-Ghazali bagi mencerminkan tauhid ini. Ada pihak yang begitu sempurna dengan Al-Ghazali sehingga ada yang mengatakan bahawa kalau ada lagi Nabi selepas Nabi Muhammad, maka dia itu ialah Al-Ghazali. Itu satu-satu ayat lah. Nombor 3. Nombor 3 dia yang tiba dah hidup ke sekolah kat Malaysia ni. Hak 3 ni bahaya. Aliran falsafah. Tetapi gelaran ahli hakikat tidak terbatas setakat itu, malah ada juga yang mengatakan dengan arti Allah sahaja wujud yang sebenar selain Allah. Dianggap wujud bayang belaka. Ini wahdatul wujud. Biasa kadang-kadang dalam zikir-zikir tradisi kita, mawujud la ilaha, tu nak arah ke situ tu. Tu apa tu hak prof ada diharamkan kan. Adam tak wujud, Allah wujud kan dalam kan. Ada juga tu Ustaz, apa je timbul Adam tak wujud. Jadi kita ni daripada dulu lagi tahu kita dia apa tu ahli sunnah wal jamaah, dia menolak satu wujud. Dia kata dua wujud. Kalau satu wujud tolak Quran, iaitu Rabbil Alamin. Rabbi wujud, Al-Alamin wujud. Rabbi Allah, Al-Alamin makhluk. Mana dua wujud yang berbeza, bukan satu. Tapi wahdatul wujud ni dia nak kata satu je wujud, hal lain tak wujud. Subhan. Bukan bayang-bayang saja. Dan wujud sebenarnya satu saja. Kita kata wujud dua. Jadi sebenarnya aliran-aliran yang sesat ni, yang keluar dari Islam ni, biasanya dia akan tolak satu Al-Quran.
Lepas tu kadang-kadang kita jangan terpesona dengan lafaz. Kita kena ngaji Quran dulu. Kan? Waminan nas sebagai manusia ni menakjubkan engkau. Tapi sebenarnya dia adalah orang yang paling keras hati dia apa? Bagi ayat Quran, hak tanggal faham dia sudah. Tak boleh mana. Nak pakai dia. Sebenarnya dia keras hati. Bunyi cakap teruja. Kalau beritahu hak Quran kata, hak jaga dia akan tolak Quran. Kan? Semua orang yang percaya Nur Muhammad, cuma kita kata Quran akan tolak Nur Muhammad ni. Basyarul gitu kan. Asal dia terima dah tolak. Masa kecil bunyi macam-macam teruja gitu. Nak menangis. Baca ayat Quran, dia kalau nak tolak Quran. Sebab tu dalam kotak agama ni tidak terpedaya dengan lafaz. Hakikat dia ialah dia tolak pada Quran ke tak? Kalau tolak pada Quran, dia bermasalah. Atau betul. Boleh tak tolak Rabbil Alamin? Gambaran. Wah, Rabbil Alamin Quran. Tuhan sebagai yang mencipta. Makhluk sebagai Tuhan yang cipta. Makhluk sebagai yang dicipta. Tak banyak pun dia. Padahal waktu. Masa wujud Allah dulu. Lepas tu tak ada lah. Sampai tu lah yang wujud makna sentiasa ada. Makhluk yang wujud tak pernah sepada asal ni memang Allah saja kan. Tapi lepas Allah cipta satu-satu ni kan, tak ada dah Allah saja lepas tu. Sekurangnya ada syurga, ada neraka kan, ada roh. Roh ni ada awal tak ada air. Yang binasa ni manusia, roh tak binasa. Roh Allah buat, mana Allah buat sifat dia tak binasa, cuma dia ni asal tak ada. Kan? Kubur tempat lah. Contoh tak? Contoh kita mati. Duduk mana kita? Kita tak ada lah. Kita ada di roh kita tu. Duduk alam barzah. Mati ni jasad je. Roh tu ada dia. Roh tak mati. Ustaz, kita ni adakah kita roh ataupun kita jasad? Ha? Kita ni adakah kita roh ataupun kita jasad? Penting Kadang-kadang terlintas benda tu. ada kita ni adalah roh dan jasad. Kita hidup. Betul kita hidup. Kalau tak ada roh saja kita mati. Tapi kalau kena seksa tu roh ke jasad? Ha? Kalau kena seksa dalam kubur Itu ada khilaf, tapi tak penting. Yang penting makna azab kubur tu wujud. Kalau huraf tu penting kat kepala kita. Tak perlu kita bahas saja tu. Sebab tak utamak saja tu. Ustaz wayak tu biar apa? Tajuk yang kita kena siasat tu roh tu jasad tidak utama. Tak ada paling utama tu. Kita abaikan saja. Yang penting kita kena terima wahyu kata azab kubur tu ada. Hakikat dia roh saja ke jasad tak penting. Sebab memang tak utama situ. Tak utama kat situ. Selagi Ustaz, boleh tak Ustaz wayak pasal ajaran yang mengatakan bahawa Nabi Adam tu tak ada bukit tekuk. Kalau orang kata tu kita nak beki diri kita, salah dia ni, salah dia ni. Rabbil Alamin. Dia mula-mula orang yang minat tasawuf ni, bila dia tak ngaji Quran, dia terpesona kata-kata tu. Ayat nombor 3, dia terpesona. Kita betul tak, kita sekarang ni masalahnya barang kita baru dengar, kita akan terpesona tak? Kita tahu dah ni canggah wahyu ke tak, terpesona. Sebab istilah tu tak wujud sebelum tu. Dia wujud pada generasi ketiga ni. Mana sahabat tak nak sebut, tidak ada wujud boleh kalau tak ada sebut. Nabi tak sebut, sahabat tak sebut, generasi awal tak sebut. Dia generasi orang yang bila terjebak dengan falsafah ni baru sebut. Dia kata-kata yang baru-baru ada. Tidak ada wujud balik ke Allah. Bunyi sedap. Tapi something. Kalau tidak wujud tu maksudnya kita betul Allah saja fikir. Itu kata lain dia bukan faham ke tu. Ini dia faham ni. Dia kata selain pada Allah dia anggap wujud bayang belaka. Tak wujud tau. Jadi kata semua Allah belaka. Lepas tu ulama ahli sunnah kritik, dia kata kalau semua Allah belaka, tai najis. Weh dah terwujud Semua Allah Ta'ala belaka. Tai Allah Ta'ala. Najis Allah Ta'ala ke?
Tak hidup kita Allah Ta'ala. Tu bahaya. Bahaya. Kan? Mana kita ni Allah Ta'ala sebenarnya. Kita ni Allah Ta'ala. Tak kita Allah Ta'ala. Tak hidup kita Allah Ta'ala. Kan? Hak busuk tu Allah Ta'ala. Bahaya. Lepas tu barang-barang bahaya sedap ni. Kadang-kadang sedap saja bila nak jadi tak boleh jawab. Tu Imam Razi kritik. Dalam sunnah kritik. Menghina Allah Ta'ala. Bunyi sedap. Tapi lawan wahyu. Lepas tu kita kena ada kata kan? Menjadi segala sifat selain daripada Allah sebenarnya tidak ada. 4 perkara ini sebenarnya satu yang dirikaskan kepada 2, iaitu zat dan sifat atau zahir dan batin. Batin bagi Allah semesta ini ialah Allah Ta'ala. Zahir bagi Allah itu Allah semesta ini. Inilah fahaman wahdatul wujud. Sampai dia kata orang kafir pun sebenarnya Allah Ta'ala. Berat fahaman ni. Memang jauh sangat. Arti wahdatul wujud ialah Allah itu ialah segala-galanya. Kita nampak Allah segala-galanya tu, konteks kita tak faham lagu tu. Mana dia maksud kita Allah. Lain. Dia bukan faham lagu tu. Bagi dia Allah segala-galanya tu, yang ada tu Allah. Kita tak ada sebenarnya. Ini Asmaul Husna bila dia buat nota dia diharamkan tu, dia memang orang yang dekat dengan diri Allah. Dia akan teruja dengan barang-barang yang telah dipatuakan barang ni bukan daripada wahyu. Dia terpengaruh dengan falsafah luar. Campur. Takut dah Ustaz. Takut dah Ustaz. Tak, kalau kita tak mengaji, kita akan teruja. Nanti ikut Takut kita Ikut. Takut kita ikut Dia apa tu, sebab dia terpesona dengan, sebab dia ingat falsafah ni baru wujud bila Islam tak. Dia Plato zaman-zaman Sokrates, zaman nanti Tuhan dah ada dah dalam tu. Jadi bila dia tak minat dengan wahyu, dia akan minat selain wahyu. Itu kaedah. Bila kita tak teruja dengan wahyu Allah, kita akan teruja dengan selain Allah. Itu kaedah. Kita akan teruja dengan Bila kita tak teruja dengan Allah dan kitabnya, kita akan teruja selain daripada Allah dan kitabnya. Kita tak ngaji Allah, kita tak ngaji Quran dulu. Kita akan teruja dengan bukan Quran. Padahal bukan Quran tu sesat. Kita mengaji Quran, Allah ajar dalam surah Al-Baqarah, tidak mesti barang yang teruja tu betul. Kan? Boleh jadi betul, boleh jadi salah lagi. Kalau kita jahil, setiap teruja ni, betul? Faham tak? Jadi ahli hakikat termasuk ahli tasawuf sunni dan ahli hakikat juga gelaran kepada penganut wahdatul wujud. Ahli hakikat ni boleh jadi. Sebab hakikat ni dia umum lagi. Boleh jadi orang betul, jadi orang tak betul. Inilah gelaran aliran hulul. Hulul ni makhluk bersatu dengan zat. Hulul ni wujud zaman Kristian lagi. Cuma Kristian kata yang bersatu dengan Allah Ta'ala Maryam, Nabi Isa. Syaitan punya tikaman zaman lepas Rasulullah ni, umat dia terpedaya dengan lebih berat pada hulu Kristian lagi. Semua manusia ni bersatu dengan Allah. Dia kata Maryam saja. Bersatu dengan Allah. Kita ni semua dia jadi Allah. Allah. Pada asalnya aliran wahdatul wujud ini tidak timbul di atas asal yang sama seperti aliran kedua tersebut iman, Islam dan ihsan. Tetapi keunikan aliran ini di antara lain ialah kerana mereka mengatakan alam ini terbit daripada Allah, seperti cahaya matahari terbit daripada matahari. Tengok. Hak tu Nur Muhammad ni. Dia ni mula-mula lagu tu dia nak bawa sikit-sikit Nur Muhammad. Lepas tu Muhammad daripada
Dia macam gitu. Satu wujud satu. Ustaz, Nur Muhammad ni apa sebenarnya? Dia nak angkat Nabi tu tahap lebih. Sebab tu bila orang dah masuk tahap Nabi ni lebih pada manusia, bukan manusia biasa. Dia mula kat situ, dia mula dia jadi taksub. Kan kita kena faham Nabi ni seperti mana yang lafaz Allah dan lafaz wahyu saja, tak ada lebih. Lebih-lebih ni. Macam Allah jadi makhluk. Nabi ni bukan macam mes sebahagian dia jadi betul lah. Ni dia kata apa fikrah seperti ini amat jelas pengaruh daripada falsafah imanasi. Siapa dia yang asal pegang falsafah ni? Plato. Aliran dia pergi Neoplatonism. Plato ni siapa dia? Ahli falsafah sebelum Islam, dia guna akal untuk faham, guna akal dia sepenuh hati untuk faham, guna dalam asbab, akal dan asbab tak? Untuk faham dua asbab tanpa ada bimbingan wahyu. Jadi wahyu ke? Goreng ke? Dan dalam asbab ni dia tak ada sampai dua asbab. Dua asbab kena bantu. Jadi kalau dia guna habis licin untuk faham barang dua asbab, daripada yang lahir gorengnya. Bunyi sedap tapi gorengnya bukan daripada Al-Quran dan Sunnah yang sahih. Bunyi sedap, menteruja. Anda baca buku Hamka, memang teruja, tapi kita faham dah. Bila kita ngaji wahyu, jangan setiap teruja telan. Dia boleh jadi betul, boleh jadi salah. Jangan kamu mudah, jangan teruja saja menganggap betul, jangan. Boleh jadi betul, jadi salah lagi. Menurut aliran Wahdatul Wujud ini, segala yang ada di seluruh alam semesta ini, termasuk alam dunia dan alam akhirat dengan segala isinya, semuanya adalah bayangan dan waham belaka. Ada yang sebenar hanya adalah Allah semata-mata. Dia Quran dia tak ngaji, dia ngaji lagu ni. Dia terima Allah. Lepas tu kalau tengok orang yang minat tasawuf kan, ini dia Allah wujud. Dia mula-mula gitu, dia ajar gitu. Tak sakit rasa tak nak masuk dah. Allah saja wujud, lain tak wujud. Allah saja wujud, lain tak wujud. Bunyi macam sedap. Tapi dia dah nak kebengong dah tu. Dia nak kebengong pasal apa? Bukan wahyu. Syaitan masuk dah. Sebab tu bila kita guna akal untuk luar asbab, syaitan masuk. Diri kita ni sistem dia. Bila kita guna akal untuk perkara luar asbab, syaitan masuk. Ini berlaku pada ulama ni. Ulama yang banyak dia banyak bergelumar dengan falsafah untuk lawan ahli falsafah asal dia. Masa nak mati ni kan, dia guna senjata falsafah untuk lawan ahli falsafah. Masa dia nak mati kan, berlaku gangguan. Dia kata untuk memahami luar asbab, wahyu saja. Syaitan hilang. Untuk memahami perkara luar asbab ni, wahyu saja sudah memadai. Akal falsafah ni syaitan. Otak kalau mikir luar asbab bukan perantara wahyu, syaitan masuk. Bila duk mikir, nampak sedap, syaitan masuk. Dia kena luar asbab ni wahyu saja. Tempat wahyu saja kita boleh teruja. Kalau Allah, kalau Nabi ya. Saya boleh tak boleh. Kalau kita teruja bukan kalau Allah, kalau Nabi, syaitan masuk. Kan? Tidak ada wujud melainkan Allah, contoh. Syaitan masuk. Bukan wahyu, Nabi tak kata gitu, Allah tak kata gitu. Bila bukan Allah, bukan Nabi, syaitan masuk. Satu timur satu pegangan luar asbab Allah saja. Luar asbab wahyu saja. Sebab bila dia syaitan masuk, dia akan berlaku perkara-perkara yang mistik. Kadang-kadang jumpa jelmaan lah,
Kadang-kadang mimpi benda pelik-pelik lah. Dia ingat makan dia naik, tapi syaitan sudah masuk. Kita mengalir wahyu, kita faham konsep ni. Mana luar asbab ni wahyu saja. Dia zon wahyu. Dalam asbab, waktu sains boleh, otak boleh menjangkaui, boleh buat analisa. Luar asbab tak boleh. Luar asbab ni akal hanya menerima saja. Teruja sebolehnya. Kita teruja dengan Allah kata, dengan Nabi kata. Itu sepatutnya. Tapi bila kita belum teruja dengan Allah kata, belum teruja dengan Nabi kata, teruja dengan bukan wahyu, maka syaitan godam. Lepas tu segala benda-benda yang kita dapat tu semua syaitan berlaku. Bunyi dia sedap. Syaitan berlaku. Kalau kita tengok dekat Jafar Awah lagi kita Ibnu Arabi, dia dua, satu Ibnu Arabi, satu Ibnu Arabi. Ibnu Arabi ni aliran yang sesat ni. Salah satu aliran dia, pandangan dia yang menyalahi Quran ialah dia kata Firaun dan taubat. Allah terima taubat dia. Apa dia boleh kata gitu Ustaz? Tak berdasarkan ke apa dia boleh kata gitu? Dasar apa? Dasar tidak kaedah je benar. Dia tak boleh kata lagu tu. Dia tak boleh kata Quran ni bila ada. Kaedah kita ngaji Quran sudah jelas tidak boleh barang luar kaca Quran. Dia pun ada asas. Dia kata lah benda-benda bunyi macam sedap. Tapi bila baca dengan Quran barang jelas. Dia tak boleh barang luar ganggu dia, tak boleh kacau dia, tak boleh. Dia tak jelas semula. Quran beritahu dah Firaun memang nak taubat, tapi Allah tak terima taubat dia. Jadi pun kita manusia ni nak kacau laut. Tak boleh. Kaedah. Perkabaran ni barang yang tak boleh tolak. Dia memang barang-barang orang-orang yang aliran yang mendakwa diri tak hakikat ni kan. Bila bukan berdasarkan wahyu, memang dia akan tolak satu wahyu. Kaedah dia akan tolak. Bunyi sedap tapi tolak wahyu. Dan gitu saja. Dia kata kalau sampai tahap hakikat, ahli neraka pun rasa sedap duduk neraka. Ada ni. Ada ajaran mana tahu? Ada dalam kalau jadi sidang kalam jadi nanti sebut. Kat ada dengar. Kita harap tu. Dia cerita ahli neraka ni orang kafir dia sebenarnya puja Allah juga. Dia jadi macam satu. Daripada sinilah wujudnya kepahaman agama ni semua benar berlaku. Tengok bahaya dia. Bila wahyu datang wujud, mana semua ni makhluk ni Allah Ta'ala, jadi pahaman pun semua betul berlaku je ni. Lepas tu dia aliran wahyu datang wujud lah. Yang terpengaruh aliran ni dah dalam negara dia wujud untuk menjadikan agama jadi satu. Dalam standar tu ada Hindu, ada Buddha, dia macam mana semua Allah Ta'ala berlaku. Ada gitu. Tengok. Kesal tengok. Siapa yang teruja dengan aliran Ibn Arabi ni, semua dia kata agama ni semua pada Allah berlaku. Dia pernah dekat India ni pernah terpengaruh dengan aliran ni kan. Dia nak punya satu raja tu. Dia nak menyatukan agama semua agama, Hindu semua. Kampuchia betul Ustaz? Kampuchia betul. Dia kesan pahaman ni lah. Bila pahaman ni, bila bukan ada berwaju, dia akan heret pergi belah lain. Tak masuk belah betul. Jadi kenapa kita kata aliran ni bahaya? Kenapa kita aliran ni bahaya? Nabi semua dia kata agama betul berlaku. Bahaya. Dia lama-lama go di situ. Memang dia bila aliran ni salah kan. Bukan lagi wahyu kan, dia akan heret pergi. Bukan heret ke wahyu, heret ke Allah, dia heret ke belah sana. Tak betul. Dia sikit. Sebab apa? Kita punya pegangan, bila kita jaga barang kita, sebenarnya itulah racun besar untuk kita. Makan Tuhan. Dia barang bukan wahyu ni, dia makan Tuhan. Dia makan orang yang menyebarkan. Dia makan orang yang terpedaya. Orang yang dimasa. Tiga-tiga dia ada racun. Dia akan heret. Lepas tu yang prof ni hanya yang waktu dia selewer tu kan. Daripada tengok nota dia kita nampak dah something lah.
Kita tak berkenan dah. Tak aja kenal. Waktu kadah suruh kita hantar ke Malana. Sebab ada anak hantar dah sebelum ni. Bukan ada dia. Hak lain, memang dia juga. Orang tolak, orang tak betul lah ni. Dia tak boleh tetap sesuatu secara khusus untuk orang lain, tak boleh. Masuk dah. Lepas banyak kena baca gini, macam berapa kali gini, tak boleh. Lepas tu dia, lepas-lepas ni dia akan mendakwa. Dia kata dapat daripada wali lah, dapat daripada mimpi lah. Dia bola. Ni bola nak kodok ni. Jadi bahaya apa lagu tu? Bahaya dia ialah siapa-siapa yang duduk dengan dia, dia akan terima bulat-bulat. Dia takkan analisis kita tak jalan. Kan? Bahaya dia bila kita terlalu terima benda tu. Orang yang kita mengaji kita ni, kita akan tidak ada analisis kritis, tak ada. Kita telah bulat-bulat lagu tu. Dia kata perkara dua di atas ahli tasawuf digelar ahli hakikat. Perkara tiga ini pun digelar ahli hakikat juga. Kadang-kadang ada hakikat yang masih benar, masih duduk dalam zon wahyu. Tapi ada hakikat yang bersebut hakikat tapi dah bercanggah wahyu. Lah ni yang ada bakar. Boleh jadi belah canggah banyak. Hakikat adalah geraran kepada ahli tasawuf di kalangan orang Melayu. Tetapi tafsirannya berlainan seperti tersebut di atas. Kalau perkara dua di atas tasawuf digelar ahli hakikat, tetapi maksud di sini ialah mengenal nama-nama Allah dan sifat-sifat dan af'alnya. Tetapi maksud ahli hakikat dalam perkara tiga ini ialah Allah jua hakikat yang ada. Manakala selain daripada Allah hanyalah bayangan atau khayalan bagi Allah belaka, bukan wujud sebenar. Penganjur aliran tiga inilah Al-Hallaj dengan Ibn Arabi. Hak ni Anda tengok dekat Indonesia kan, siapa dia yang menaikkan dua nama ni? Orientalis. Orientalis tahu bila dua ni naik Islam akan punah. Jadi di universiti, kalau orang kita pergi ngaji Islam tapi di negara-negara barat, dia akan ajar aliran ni pada orang Islam Muslim. Bila orang Muslim balik ke negara dia akan naik. Bila naik dua tokoh ni, wahyu jatuh. Dia kaedah. Kan fitrah manusia nak naik benda satu, dia akan jatuh ke satu. Bila dia menaikkan bukan wahyu, dia akan berjatuh ke wahyu. Jadi kalau tengok Jafar Rawah kan, satu buku tasawuf, buku-buku aliran Ibn Arabi ni, yang ni, dia buat ajar satu, dia macam-macam laku. Apa tak haram? Payahnya sebab rumitnya sebab ustaz-ustaz banyak jual, ustaz banyak mengajar pula kepada orang awam. Sesak ni keadaan. Dan ni jadi macam hatu lah ni jadi bahaya. Tak ngaji Kita berapa orang yang dengar, tak dengar. Apa tu Nurdurus kan? Nurdurus Nuruddin. Bukan Nurdurus kan? Nurdurus bukan Nurdurus ni. Dia orang Singapura. Dia pelopor buat kajian tajuk ni. Dia lah koyak orang kata Arabi ni salah ni. Dia panggil kat tapi bodoh barah. Wahabi. Dia kata buat apa tiba. Dia sebenarnya bila kita ni tak ada apa tu pegangan Quran yang kuat, kita akan terima. Bunyi sedap terima. Bodoh. Dia tak. Alah sialah. Bunyi tasawuf hakikat marifah juga. Jalan tak salah tapi dia naik nama tokoh ni. Dia tinggi dah kita ni genduh. Al-Jili dengan dua. Sanggaran. Alah dia naik dua nama ni. Dia sebut nama-nama nak suruh orang terujak je. Tapi buku Futuhat Makiyah ni dia terjemah ke bahasa Urumi. Tu dekat Jafar Rawah kalau tengok hak belakang kan masuk Jafar Rawah kan. Dia ada apa tu panggil apa? Tempat jual tu, tempat tu. Jual tempat kita bayar duit tu. Kaunter dia ada dua, satu depan, satu belakang. Hak kaunter belakang tu tengok belah kiri tu. Semua kitab Ibn Arabi aku tu. Kitab Futuhat Makiyah ni. Futuhat dia kiat tulis. Kita tengok. Futuhat Makiyah, pembukaan muka. Bunyi sedap. Kita Arab tu, tinggi bahasa dia. Tapi yuk hak buat tu orang-orang yang disiapkan punah. Kita.
Ada kita tahu. Oh. Mana dia istiharkan pula. Apa tak tahu. Ha? Buku yang dia tulis tu. Ada benda yang tak ada, mungkin kata tak faham konteks Malaysia ni. Payah. Rumit. Tapi Sebab yang terjebak ni orang-orang golongan pakai songkok juga. organisasi. Golongan ustaz juga. Tapi macam buku-buku dari Indo dia banyak suka dia Malaysia. Ha? Buku-buku daripada Indonesia lah dia banyak suka. Hmm. Tapi buku-buku waktu tu terlepas dulu. Dia masalah bila masuk benda zon lagu ni bila ustaz sudah mencanang, ustaz pun mencanangkan, ustaz pun seba. Rumit je dia. Ya. Ustaz ni dia kena lawan. Betul. Dia pula jadi kepala, susah sikit. Dia pula jangan ajar. Padahal tajuk ni tak jerang nak sikit. Haknya kita nak kata nak buat kajian ajaran sesat ni, tak masuk sikit. Dia masuk nak kat seminar-seminar. Kalau seminar-seminar tu tiap hari ke? Tak, setahun sekali. Kadang-kadang tak buat langsung. Kalau pergi seminar dekat Balai Islam tu, ada bicara. Tapi masing-masing Ajar. Ibnu Arabi. Soho ke Ibnu Arabi. Dia ada dua, satu Ibnul Arabi. Hak Soho tu hak Ibnu Arabi dia lah. Ibnul Arabi ni Al-Maliki. Dia ahli sunnah. Dia orangnya ilmiah, orang-orang yang betul-betul dia aliran tulisan. Kita gitu ya. Satu aliran tulisan, satu aliran telak belah-ulah. Satu lagi. Aliran tulisan betul. Aliran tulisan ni ilmiah. Dia kalau dia nak kata betul dia bagi hujah dekat tu aliran ilmiah. Ni bukan aliran ilmiah. Aliran ilmiah ni dia bagi apa-apa hal dia faham. Lepas tu hak mengaji dia telah budak belakang. Dia kata bakal tinggi. Kita suruh bakal tinggi. Tak. Cuba baca lagi ya. Kalau kita dare nak faham-faham tak faham tak apa macam mana. Tak payah baca doa lah. Erti tasawuf dia 30 muka surat. Erti ilmu ialah mengetahui sesuatu sesuai dengan kenyataan. Sama ada pengetahuan dunia dan akhirat. Tetapi bagi orang tasawuf, ilmu itu diberi pengertian yang sempit. Asal dia betul, tapi biasalah bila dia tasawuf ni bergantung pada orang pegang tu orang betul ke tak betul. Betul tak? Kadang-kadang kitab dia tak masalah. Tapi kalau orang mengajar tu masalah, jadi masalah. Quran pun kadang-kadang mana kitab seki Quran, tapi kalau hang mengajar tak betul, tak betul jadi. Dia bergantung pada orang, hak ulah tu. Jadi kalau orang yang betul-betul betul, macam kitab Hujatullah Balighah, kalau orang yang betul-betul mengaji wahyu disebut tasawuf, jadi betul. Dia bergantung pada orang yang baca tu. Kalau orang baca tu jenis tak buat kajian, jenis macam teruja banyak, jenis telah ulang-ulang, tak betul. Ilmu itu diberi pengertian sempit, iaitu perkara yang boleh diamalkan. Untuk mendapat kebahagiaan dunia dan membersihkan hati dari sifat terkeji dan menghiasi diri sifat terpuji seperti sifat wali dan nabi. Makna orang hanya mengaji untuk amal kan, tapi dia tidak mengaji tentang apa tu usul-usul kaedah untuk jaga agama, dia tak ngaji. Jadi kata benda tu dia cara dia lah. Sebenarnya dua-dua penting. Ilmu nak amal penting, ilmu untuk jaga agama penting. Satu bahagian jaga agama dia kurang. Dia kata ilmu ni ilmu nak cari nama lah, apa lah. Ilmu hadis ni orang nak faedah. Dia seolah macam-macam menalekeh kepada orang yang bahagian nak jaga agama ni. Dia kata ilmu ni untuk amal saja. Ada menyempitkan. Jadi kita pun tak saya mengaji 16 cabang ilmu ni. Jadi bila tak mengaji 16 cabang ilmu ni, hadis palsu mudah. Sebab jenis-jenis hak yang jenis duduk aliran amal ni, dia tak gaduh lah benda tu salah ke betul. Hak penting, bila Tok Guru kata, boleh telah belakang, boleh amal belakang. Maksud, bila 16 cabang ilmu, iaitu jaga agama tidak wujudlah golongan-golongan yang nipu dalam agama. Wujudlah apa tu? Kenapa faham boleh? Kenapa wujud betul amal-amalan salah dalam masyarakat ni? Atas nama tasawuf. Kenapa? Sebab kecenderungan orang tasawuf ni kata, orang tak ngaji untuk amal saja. Kan? Jadi bagi kita yang mengaji ni, kita faham untuk amal kena mengaji.
Kan? Untuk azan kamu pun kena ngaji juga. Ilmu tasawuf menurut pengertian ini terbagi kepada 4: syariat, tarikat, hakikat, makrifat. Seperti tersebut di atas. Bila kita ngaji Al-Quran, ngaji hadis, dia seimbang. Kat situ kita akan faham kepentingan mazhab. Kat situ kita faham kepentingan fiqh, kepentingan ilmu usul jaga agama. Tapi kalau kita ngaji ni tak guna wahyu, dia akan belit oleh orang yang tak faham. Orang tak faham agama dibelit dia jadi orang pasti tak minat ilmu tu. Jadi hiduplah orang-orang yang menipu agama. Ilmu dengan pengertian yang sempit ini jelaslah bahawa tasawuf menjadi faktor kemunduran. Mundur. Bila tengok tak boleh nak keluar satu nak keluar batu orang tak boleh mengikut belakang Tok Guru kata. Jadi masalah ini. Tak boleh nak keluar satu bahas satu kesimpulan apa dia tak boleh. Sebab bahagian nak faham belakang. Buat amal saja tak CV je, tak CV apa. Dia cakap tak. Dia bahaya tu. Apa ni zakat ke apa tak CV tubik. Jadi zakat tu kena feature. Lepas tu dari sudut agama ni, kalau kita mengaji bukan daripada sumber, dia akan disempit kan. Asal timbul tasawuf dalam Islam ialah dengan adanya golongan yang tekun melakukan ibadat dan zuhud, tidak mengabdikan diri kepada keberadaan duniawi. Orang bersikap seperti ini digelar orang tasawuf. Bahasa Inggeris. Waktu kajian di dapur 11.30 dah. Dekat lagi. Bawa air ke buket. Dalam bahasa Inggeris digelar Sufisme, iaitu ubah suaian ejaan perkataan tasawuf kepada bahasa Inggeris. Tetapi ada juga yang menggunakan tasawuf itu ialah mistik. Kalau anda guna Islam mistik ni, lu asbab bukan wahyu sini. Kalau sebut tasawuf tu mistik, tak tepat lagi. Sebab ada tasawuf yang betul. Kalau benda tu keluar daripada semua wahyu, betul lah. Kalau bukan wahyu tak, sebab tasawuf ni perasaan. Perasaan ni wahyu ke tak? Tasawuf ni lah perasaan kita buat Allah suruh, kita buat Nabi suruh, kita rasa apa? Rasa ni tasawuf. Rasa ni tasawuf ke tak? Apa tu wahyu ke tak? Rasa. Dua asbab kan dalam asbab. Dalam asbab, mana boleh dalam asbab nak batalkan wahyu? Jadi bila dalam asbab, dia tak boleh kita bebas. Kita terikat dengan wahyu lagi. Tapi orang yang tasawuf ni, dalam asbab ni macam berkuasa daripada wahyu lagi. Itu masalah. Dia tasawuf perasaan. Perasaan ni boleh betul, boleh salah. Masalah sekarang ni orang tasawuf, orang yang jalan di tengah tasawuf, kita tahu segala perasaan ni semua betul. Tak ada bahaya. Tapi jadi tasawuf. Lepas tu bila kita perasaan ni boleh jadi betul salah, kita segala apa yang keluar daripada guru kita boleh jadi betul salah. Sebab hak guru kita rasa tu perasaan. Perasaan ni boleh lawan wahyu. Bila menepati wahyu betul lah, bila berjalan wahyu salah. Tapi kita bila tak faham, kita ingat tasawuf tu satu macam ibarat sama naik dengan luar asbab juga, wahyu juga. Sebab tu kita boleh telah belakang tu walaupun bercanggah dengan wahyu. Jadi bila dia kata Fir'aun ni dah taubat, Allah terima taubat dia, perasaan saja, bukan wahyu pun. Perasaan dia kata lagu tu. Kalau kata wahyu kata mana? Sebab Fir'aun tu luar asbab kan, benda-benda dulu masa kau tahu. Kalau benda canggah dengan Quran, mana perasaan dia saja kata lagu tu. Kita besar dah, video macam nak boleh terima juga. Nak telah orang pasal perasaan, nak telah masyarakat terima perasaan, tolak wahyu, mana boleh lagu tu. Faham tak? Jadi perasaan-perasaan ni boleh betul, dia salah. Dia salah tinggi pada wahyu lagi. Tak terima budak-budak lagu tu. Apa masalah kita tu? Sebab kita tak ngaji wahyu dulu. Jadi bodoh dia ni. Wahyu tolak begitu dulu. Wahyu aliran rendah. Kan? Wahyu ni aliran rendah. Orang awam yang ngaji. Hak perasaan-perasaan dia, hak gelo tak ke mana tu, tahap tinggi, bakal tinggi.
Jadi kau tengok dia. Kita hanya jahil ni terima. Dia kata, terjemahan ni. Terjemahannya, mistik ialah sebarang teori yang mengesahkan bahawa kebenaran rohani boleh dicapai secara langsung dengan ilham, berarti dan tafakur. Dia kata mysticism ialah satu doktrin atau kepercayaan bahawa melalui renung, tafakur dan cinta seorang itu boleh mencapai secara terus dan serentak kesedaran tentang Allah atau kebenaran. Makna dengan tafakur, dengan mujahadah ni boleh sampai tahap dua asbab. Sama dengan wahyu. Bahaya tu. Bila kita mujahadah ni satu sampai tahap ni boleh challenge wahyu. Dua asbab. Nak sampai tahap. Semua. Ibadat dia kata begitulah. Iyalah. Lepas tu jangan jadi taksub. Betul. Tak melampau dia panggil. Setan pula. Jadi wujudlah istilah-istilah yang mengarut, istilah-istilah yang bercanggah dengan wahyu sebenarnya. Jadi dia nak capai satu kepahaman yang nak bebas daripada wahyu, tapi nak sampai ke atas, tapi terpisah dengan wahyu. Maka bukan wahyu, nafsu, setan. Terjemahannya, usaha menta'arifkan mistik ada berbagai-bagai. Bagi anda mudah lah. Mistik lu asal bagi wahyu. Simple. Mistik. Sebab kita tak perlu pada istilah lain. Kalau ada istilah yang sesuai wahyu, sebab istilah tu Allah buat sendiri. Mistik lu asal bagi wahyu. Ada ajaran tasawuf yang seganding dengan tarif mistik ini, iaitu bersatu dengan Tuhan. Tengok. Bersatu dengan Tuhan. Siapa kata bersatu dengan Tuhan? Sahabat tak kata. Nabi lah kita kata. Nabi tak kata, sahabat tak kata. Gerasa orang tak kata. Daripada mana kata ni? Bila bersatu dengan Allah, bersatu dengan Allah ni dalam asbab atau asbab? Dua asbab ni. Bersatu dengan Allah. Bila berkaitan dengan semua dua asbab. Wahyu ke? Wahyu tu mesti Allah Quran kata. Mana Quran kata bersatu dengan Allah ni? Mana Nabi kata? Sahabat Nabi tak kata. Jadi bila bukan wahyu, saya tak. Orang ni dia bila dia teruja entah orang ngaji tinggi mana nak kacau lagu ni. Sebenarnya dia tak faham. Dia tolak wahyu dia gitu. Ibarat wahyu tu rendah. Dia kata. Hak otak dia tu tinggi. Jangan orang lagu ni kalau kena racun ni kan, jenuh nak ubat kita. Oh, bahaya nak tarik keluar. Allah. Dia masuk dalam kulit tu. Oh, bahaya nak ubat. Nak pakai vaksin mana tahu cucuk dia tak jadi. Dia sampai tahap kemaruk di tumor dia. Macam bau bit je Ustaz. Ubik. Tapi tak mustahil. Ada orang boleh terima, ada lalat terima juga. Tapi janganlah kita terjebak dulu. Takut-takut kita golongan yang mati dengan duduk dalam dunia ni sudah. Sebab itulah kalau kita tak dapat dengan Allah, tak ada kita yang paling sesuai, paling tinggi, paling benar, paling betul Quran. Kalau tolak Quran, selak-selak barang lain jumpa. Tapi kalau Quran habis, ngajilah kita tak apa-apa. Tak tinggi. Baru sah tinggi kita di Quran tolak awal-awal lagi. Ngaji barang lain. Kita bimbang bukan Allah tu setan. Kalau setan ni nak potong kita nak tipu kita. Kita nak dah cara tak betul. Pembahagian tasawuf ada yang boleh digelar tasawuf dan tidak boleh digelar mistik, dan ada tasawuf yang boleh digelar mistik. Dengan kata lain, ada orang yang membahagikan tasawuf itu kepada tasawuf sunni. Kan? Boleh. Tasawuf sunni mana masih mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan? Kalau masih terikat dengan wahyu, maka dia panggil tasawuf sunni.
Tapi kadang-kadang jangan terikat, jangan kita teruja dengan nama. Kadang-kadang sebut Sunni juga, tapi punah juga. Jadi nama ni secara lafaz. Barangkali dia, barangkali tidak. Dia boleh guna juga. Lafaz dia boleh jadi. Sebut Sunni juga, tapi canggah juga. Bagus sebut. Jadi boleh kita nak guna untuk jaga kita apa? Kalau bukan wahyu tafsir, bukan tasawuf Sunni ni, falsafah. Jadi kita kena ngaji hak sunnah mana, hak falsafah mana. Baru kita boleh tahu bila tasawuf Sunni. Bagi kita Muslim lah, Muslim. Hak kita ni Islam belaka. Ngaji dulu Islam apa dia? Baru kita ada dakwah Islam belaka. Sama dengan perbuatan Islam. Sebut perbuatan Islam ni dia umur lagi, tak tahu lagi. Boleh jadi menyalahi wahyu, boleh jadi menepati wahyu, boleh jadi. Boleh jadi belaka. Nama perbuatan Islam. Jangan terujang dengan nama. Nama terlihat boleh jadi macam-macam lagi. Tapi memang kalau ikut pada nama, betul lah. Mana terikat dengan wahyu. Terikat bila mengikut sunnah Rasulullah ni wahyu lah. Wahyu ada dua. Satu kalam Allah, satu kalam Nabi. Selagi ialah tasawuf falsafah. Ni yang masuk aliran Malaysia ni. Hazuk wujud Allah saja. Apa falsafah tu? Bukan Sunni tu. Bukan tasawuf Sunni, tasawuf falsafah. Sesat. Tapi dia semua Sunni juga. Ada sunnah jamaah juga. Kita ni jenis kita bernama ahli sunnah wal jamaah. Kita. Jangan terujang dengan nama, kandungan tu. Sebab sunnah ni Nabi, kalau Rasulullah, jamaah ni jamaah sahabat. Ni tolak Nabi, tolak sahabat, lepas tu nak sebut sunnah jamaah. Jadi sebab jangan terujang dengan gelaran. Sunnah kita ikut sahabat kita. Tiba-tiba bila ada sunnah. Bila sebut sunnah wal jamaah ni, Allah Nabi ya, mana ada orang lain. Kan? Kita terhak kepada yang beraliran. Oh, aliran ni bukan beraliran ni bukan wahyu dah. Ngalir lain tu. Aliran dia. Kita di Malaysia bersunnah, ahli sunnah ni yang beraliran. Sebab aliran ni bukan sunnah yang mana. Sebab aliran pahaman. Sebab bila aliran pahaman. Mana ada aliran wahyu? Wahyu bukan aliran. Aliran yang dibenarkan Syafi'i ya. Fiqh ya. Akidah pun ada aliran, akidah Quran. Mana baca Quran betul? Mana Quran tak betul? Lepas tu jadi dia tolak orang lain, asal bukan aliran tu tolak lalu. Kita bukan nak aku ahli sunnah, tak apa. Jangan kata bu saja. Itu masalahnya. Lepas tu dia kata berapa? A ya? A. Senarai nama-nama kita tahu Sunni dan senarai nama-nama kita tahu falsafah. Dia ada sedap nama-nama dia. Tidak ada siapa pun membuat senarai seperti ini. Ada. Jadi sebut lafaz Sunni. Kerana falsafah. Ini tasawuf Ahlussunnah wal Jamaah. Kerana falsafah. Ini berarti bahawa walau bagaimanapun sunninya sekalipun sebuah kitab tasawuf itu kemungkinan mengandungi falsafah dan doktrin mistik masih ada. Ada kebanyakannya. Ya ada. Saya tak boleh nafi. Lepas tu Dr. Basik kadang-kadang kita ada kitab yang dia ngajar tu kan. Bab tu dia tak ngajar. Dia kata bahaya. Sebab apa? Sebab bila nak kata hakikat semayang ni, dalam semayang kena wajah tu guru, kena bayang wajah tu guru. Mana tahu wajah tu punah tu. Terus tak ngajar tajuk tu. Dia ngajar tak salah, dia Basik. Tapi tajuk dia tak ngajar, dia kata punah masyarakat. Semayang ni tahu wajah Allah. Bayang muka tu guru. Ada mula-mula sebelum kita jumpa Maulana Hadi Tok guru kita suruh adalah ni. Betul. Orang banyak teruja dengan dia sebab dia cakap lembut je. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala. Enggak tak? Ustaz Zainal Asri.
Ana rapat dengan Maulana Hadi ya. Rapat dengan dia lagi. Lebih lagi. Asui. Dan itu kena ada ni. Tapi dia lah mula-mula jadi kita confuse. Tok guru. Dia ada dua benda yang ana rasa bingung dengan dia. Satu, mimpi. Orang nak seri. Kan? Zainul Asli. Kan ada sampel dalam WhatsApp waktu dia ke Fadilat Selawat lah, dia ajar orang pondok lah, orang pondok dia ajar dia. Tapi kita orang terus jangan dia sebab Selawat semua. dah lah dia nampak dia. Warok Apa tu dua benda yang ana banyak ana tak jelaskan dia. Dia banyak angkat barang mimpi. Barang mimpi tu mimpi dia ke Ustaz? Tak kira mimpi sama apa, dia angkat. Mimpi ni Mimpi betul je. nak. Malah nak kata mimpi ni boleh jadi dua lagi. Tapi kita ni kadang-kadang kalau jahil macam wahyu dah mimpi ni. Jahil. Lepas tu yang kedua, dia suka angkat Tok Guru. Dia Islam Tok Guru, Tok Guru dia kena macam orang macam Tak asuk lah. Allah. Gitu mual kalau guru kan ada. Maksud dia sandarkan pada guru lah. Bukan dia punya Puja tu guru. bukan dia bukan dia tak ada sebut guru. Je bukan. Tak asuk lah. Dia macam cara tu macam besar lah guru ni. Guru. Hebat lagi. Tak asuk kau. Kita bukannya dia suruh kita dengan guru ni Memang. Islam dah, tapi mana dia ada tahap boleh, tahap tak boleh. Hebat. Orang-orang ngaji hadis ya, dia faham hak dia. Sebab dia tahu kat mana bahaya, kat mana membina jiwa, kat mana merosakkan jiwa. Bahagian bina ada, bahagian punah ada. Punah jiwa. Apa? Jadi taksub punah jiwa. Dia ada adat yang boleh bina jiwa tertib, akhlak ada. Yalah. Ada bahagian-bahagian boleh punah dia tu. Kerana kita terlalu ke Tok Guru. Jika keadaan kita tersebut begitu, sikap pengamal-pengamal tersebut begitu. Dia tu campur. Dia mengajar juga. Dia tak boleh pisah antara sunnah dengan falsafah. Orang falsafah pun dia kata sunnah juga. Falsafah ni kau hayu akal. Bunyi sedap. Tak apa ke ngaji tu. Tak apa Ustaz, tak apa. Tak apa, kita nak kena faham juga kan ni. Jadi jadi sama sekali boleh disebut ilmu tasawuf Islam dan boleh disebut ilmu mistik Islam. Kalau ilmu tasawuf Islam betul. Ilmu mistik Islam ni masalah ni. Mistik masuk dalam Islam. Barang mistik bukan wahyu tapi barang cuma masuk dalam Islam. Jadi orang jahil dengan Islam juga. Jadi ilmu tasawuf ada banyak nama, gelaran seperti ilmu qalb, ilmu hati, ilmu hati. Oh benar. Ilmu tasawuf tak nak mana? Ilmu hati. Apa lagi? Waktu Tok Guru menangis pula. Dia pun nangis agak. Ilmu batin. Kita guna. Ilmu batin. Ilmu laduni. Ilmu terus dari Allah. Terus dari Allah wahyu lah. Dapat terus dari Allah. Jadi dia jadi dia akan jadi teruja istilah ni. Istilah ni. Ilmu mukasyafah. Ilmu terbuka dari Allah. Ilmu asrar, ilmu rahsia. Tak boleh ajar orang yang benda tinggi sangat. Mu tak sesuai. Mu sesuai ke? Aku isi. Kan? Kata tak boleh ngaji, kata tak sesuai. Oh, Ustaz sesuai lah. Sesuai. Tak dia Jadi otomatik dia. kadang ngaji juga lah Ustaz. Tak boleh kadah tak ngaji. Tak boleh kan. Dia orang tertentu yang boleh pergi. Nak kata dia boleh pergi, orang lain tak boleh. Dia orang tertentu siapa? Dia. Hebat lah. Tinggi ilmu dengan. Dia lah tingginya kan. Dia dua, dia boleh dua jadi. Boleh jadi dua lagi. Makam tinggi, satu setan, sampah. Dia Allah sebut orang jangan teruja dengan bunyi.
Buat kajian habis-habis fikir. Kadang-kadang sedap saja tapi sampah. Ilmu hakikat, ilmu zauqi, ilmu rasa. Ilmu wujdan, ilmu hati, sebagainya. Tak ada dengar. Jadi istilah-istilah ni lebih tinggi daripada wahyu lagi. Wahyu ni tak bincang mana. Yang ambil wahyu ni untuk sokong dia. Hak lawan wahyu dia tak terima. Yang ambil wahyu ni untuk sokong dia. Hak sokong dia ambil Hak lawan dia tak ambil. Hak lawan dia tak ambil. Hak sokong dia ambil. Jadi bila orang ni bila guna ayat Quran, tadi ilmu Quran juga ni. Jahil. Pengasas ajaran Wahdatul Wujud adalah tasawuf mistik Ibnu Arabi. Yang jual dekat kedai Ajab Parawah tu. Tokoh-tokoh apa tu? Maka dengan ini bolehlah ilmu tasawuf Wahdatul Wujud ni digelar ilmu mistik. Hamzah Pansuri terkenal dengan fahaman Wahdatul Wujudnya. Hamzah Pansuri ni di orang-orang universiti dia nak kaji asal usul Tusajawi. Nama Hamzah Pansuri nak Jadi yang mengaji Hamzah Pansuri ni dia terpengaruh dengan Tusajawi. Jawi. Otomatik terpengaruh dengan Wahdatul Wujud. Hamzah Pansuri ni hebat. Dia terima semua berlaku. Jadi dia jarum-jarum hajar rasa. Kita tak nafi ilmu jawi dia tu hebat, tapi akidah tak boleh pakai dia ni. Sebab jalur waktu Nuruddin Ar-Raniri ni bantah dia. Dia ke tak Indo juga. Indonesia. Itu lah budak-budak ni. Antara ajar kau Melayu. Boleh digelar mistik dan seperti Ibnu Arabi dan Al-Jili dan lain-lain. Kalau kat dah nak tengok apa dia faham-fahaman dia ni cari ni sidang kalam cari. Sidang kalam. Sidang kalam. Sidang. Sidang. SIDENG. Sidang kalam ni banyak. Buku kan? Kita Arab tapi dia terjemah Melayu dia sebut apa dia. Adalah Google. Dalam Facebook Cuba cari. Dia warna merah dia punya. Dia buat bentuk macam kereta. Kat situ dia banyak ada huraian tentang ajaran Nur Wahdatul Wujud ni. Kita nak bukan sebab dah, tapi insya-Allah anak rasa dia lebih tahu dia kritik bukan dia suruh terima. Sidang kalam ni molek kalam page dia. Page dia ni mengkritik aliran ni. Aliran Sufi ni. Ali Sufi. Dia mengkritik. Dia bukan sidang kalam ni, dia tak setuju dengan aliran ni. Tak suka dengar Dia guna hujah wahyu. Ni Ustaz. Tu. Kalau Melayu ada. Lain laju. Mana Melayu? Tak apa, dia bukannya dia suruh dia macam berpromosi. Dia analisa kritis. Dia kata lah, takut nak baca benda ni. Dia bukan kita baca seorang. Dia hurai mana sesat dia ni. Dia tahu lah. Dia kata aliran tengok sesatan Ajiri dia kata dalam neraka ni jadi sampai tahap hubungan dengan Allah ni dalam neraka pun jadi tak rasa neraka dah. dia betul balik lah. Ada betul Sidang balik. kalam ni. Sidang kalam ni. Dia belum betul. Macam mana wujud aliran ni? Apa pengaruh dia? Kenapa aliran ni didedahkan ke Malaysia? Kenapa ada orang meloncat? Yang meloncat siapa? Jadi dia bukan Wahabi. Dia orang Singapura, orang Sunni juga Jadi kan ada isu dia, siapa yang bantah mereka, semua Wahabi belaka. Syiah ni dia gitu, tak kira lah. Orang puduh dia gitu lah. Siapa yang tak setuju dia, Wahabi. Tok Bobo tak setuju dia, Wahabi. Syiah tak setuju dia, Wahabi. Siapa-siapa aliran yang sesat, yang tak setuju dengan dia, semua dia tuduh Islam Wahabi. Pelik tak kita? Orang Syiah, siapa-siapa tak setuju dia, Wahabi. Orang Sufi, siapa tak setuju dia, Wahabi. Wahabi yang naik nama tu. Dia tak tahu ke apa. Alah. Sebenarnya Istilah Islam Wahabi ni dia umum lagi. Ada orang ngaji sunnah ni keras ada. Kan? Apa mengkafir orang lain ada. Madakhali sampai dia tahap dia sampai dia sesatkan
Ulama Arab Saudi pun dia sesatkan juga. Jadi kita tak nafi. Mana bukan masalah apa tu Wahabi ke tak. Masalahnya bila kita terlalu aliran mana pun, kalau kita terlalu terasuk dengan tu guru dia akan jadi keras belajar kan. Berapa jam? Berapa jam? 10:30. 11:30. Oh, okey. Ni perkenalan je ni. Dia baca sendiri insya-Allah. Saya tak pasal sendiri sebab tak faham pun satu. Kalau Ustaz Tapi nampak dah sikit tak? Nampak dah sikit. nampak bila Ustaz Hurai tu Minggu depan nak orang lagi ke atau dia nak faham tak? Tak sih. Minggu depan lah. Minggu depan. Boleh. Boleh. Ataupun nak balik pada ada sebenarnya nak berdedah pada kelas ni. Kelalian tak ajar ni. Kelas ni je. Lama dah Ustaz tak Kelas ni ya, tak apa Ustaz. Ulang. Sebab kelas ni mudah dia ada muzakarah. Kelalian dia bimbang. Tak ada royak tengok suruh ni tu. Oh, Itu yang betul. sambunglah Ustaz. Sambung. Ya, kau suruh ni tu betul. Sambung insya-Allah. Sambung eh. Rupanya dia nama tak ada dia. Siapa nak dengar, mari. Mari. Kelas lain tak ada. Istimewa sih. Istimewa. Marilah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa nabiyana salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu anna wa an walidina wa an jami'al muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Hani free nah. Dia orang infak daripada dia orang infak. Orang infak dalam ada punya siku kan. Dalam semua ada duit tu. Infak untuk nota. Infak untuk nota. Nampak? Maksudnya? Ha? Maksudnya nak kata bahar. Dalam dia punya tu siku ada. Oh, infak ni. Nota. Yalah, untuk nota. Semua nota kelas-kelas kita. Kita guna duit tu belakang. Ya.